Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu dalam Sains Tingkatan 2 bab 6.1 iaitu sifat asid dan alkali. Okey, apakah maksud asid dan alkali? Okey, asid berasal dari bahasa Latin iaitu acidus bermaksud masam, alkali pula daripada bahasa Arab iaitu abu tumbuhan. Okey, adakah di rumah anda ada asid dan alkali? Okey, kalau kita perhatikan banyak dan di rumah kita ada bahan yang berasid dan juga beralkali. Antaranya ialah macam buah limau ni, okey, cuka, shampoo, ubat gigi dan banyak lagi lah kalau kita nak senaraikan bahan di rumah yang berasid dan juga beralkali. Okey, untuk kita tahu berasid atau beralkali mesti kenal sifat asid dan alkali. Okey. Aktiviti 6.1 adalah untuk mengkaji sifat-sifat asid dan alkali. Terdapat 5 faktor ataupun 5 eksperimen yang kita boleh buat untuk mengetahui sama ada bahan tersebut berasid atau beralkali. Okey, 5 faktor tersebut ialah nilai pH, rasa, sifat menghakis, kertas limus tidak balas terhadap logam. Kita lihat satu persatu eksperimen yang dibuat untuk menentukan satu bahan itu berasid atau beralkali. Okey, yang pertama nilai pH. Okey, yang pertama kita gunakan piring petri dan kita masukkan asid hidroklorik cair. Okey, ini adalah gambar kertas pH. Okey, kertas pH dan kita celup ke dalam larutan dalam piring petri dan kita akan lihat perubahan warna pada kertas pH. Dan di sini adalah skala kertas pH. Warna yang berbeza menentukan nilai pH yang berbeza. Okay, kalau kita lihat sebelah kiri, 0 hingga 6 ini adalah keadaan berasid. Warna hijau ini adalah neutral dan warna biru hingga ke warna biru gelap itu adalah bahan yang beralkali. Kemudian eksperimen ini diulang dengan menggantikan asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida cair. Itu yang pertama. Okay, yang kedua rasa. Kita rasa, kita ambil sedikit jus limau, kita rasa, kita ambil jus periau, kita rasa dan kita akan menentukan apakah kita tahu tadi asid rasa dia masam, superior memberikan rasa pahit. Okay, sifat mengakis. Okay, kita akan uji dengan menggunakan kertas turas. Kita gunakan asid hidroklorik pekat dan kita titis pada kertas turas. Kita perhatikan apakah berlaku kepada kertas turas. Kemudian eksperimen ini diganti asid hidroklorik pekat dengan larutan natrium hidroksida pekat dan pemerhatian dilakukan kepada kertas turas tersebut. Yang keempat, kesan ke atas kertas limus. Okey, sebenarnya kertas limus ada dua, iaitu kertas limus merah dan juga kertas limus biru. Jadi kita akan masukkan kertas limus ke dalam asid hidroklorik cair dan kita lihat apakah perubahan warna yang berlaku. Kemudian kita masukkan pula kertas limus merah dan kita lihat apakah perubahan warna. Dan eksperimen ini diulang dengan menggunakan natrium hidroksida cair. Yang kelima adalah eksperimen tidak balas terhadap logam. Okay, perhatikan gambar rajah di sini. Okay, dalam sabun uji kita masukkan asid hidroklorik cair dan pita magnesium. Dan kita lihat apakah perubahan yang berlaku. Kemudian kita tutup dan letakkan kayu uji bernyala di permukaan tabung uji. Okay, dan eksperimen ini diulang dengan menggantikan asid ini dengan larutan natrium hidroksida cair. Okay, selepas melakukan 5 aktiviti ini, kita lihat apakah keputusan eksperimen. Okay, lihat yang pertama nilai pH tadi. Kita dapati larutan berasid mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Larutan alkali lebih daripada 7. Maksudnya 8 hingga 14. Yang ini 0 hingga 6. Rasa, asid rasa masam, alkali rasa pahit. Bagi sifat mengakis, untuk asid yang pekat dia akan berlubang. Maksudnya dia adalah mengakis. Sama juga untuk alkali yang pekat dia akan kertas turas akan berlubang, itu sifat mengakis. Okey, apakah kesan ke atas kertas limus? Okey, kertas limus ada dua. Untuk limus biru dia akan bertukar menjadi merah untuk berasid, tetapi untuk limus merah tiada perubahan. Untuk alkali kertas limus biru tiada perubahan, tetapi kertas limus merah akan bertukar menjadi biru. Dan akhir sekali tidak balas, asid dengan logam akan menghasilkan gas hidrogen, tetapi alkali tidak berlaku tidak balas. Okey, bagaimanakah kita buktikan bahawa itu adalah gas hidrogen? So kita lakukan uji kaji. Okey.
Okey, ini adalah ujian kehadiran gas hidrogen, okey, larutan asid yang bercampur dengan logam. Kita dekatkan kayu uji menyala pada permukaan tabung uji dan kita akan dapati satu letupan kecil pop yang akan menunjukkan itu adalah kehadiran gas hidrogen. Okey, seterusnya peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid. Kalau kita lihat di sini, kertas limus biru tidak berubah warna apabila kita menggunakan asid ethanoik glacier, maksudnya asid dalam keadaan pepejal tanpa air. Jadi biru tetap menjadi biru, tidak berubah. Tetapi bila kita campurkan asid ethanoik dalam air, kertas limus biru menjadi merah, menunjukkan sifat asidnya dengan kehadiran air. Sama juga sifat alkali tidak akan ditunjukkan jika menggunakan pepejal natrium hidroksida tanpa air, kering. Jadi kertas limus merah tidak berubah. Bila menggunakan natrium hidroksida dalam air, barulah kertas limus merah bertukar menjadi biru, menunjukkan ianya bersifat alkali. Okay, bahan berasid dan bahan beralkali adalah bahan yang punya bahan berasid dan beralkali yang kita senaraikan seperti tadi, cuka, lemon, okey, yang ini beralkali, sabun ubat gigi, serbuk penaik, ya, itu adalah bahan berasid dan bahan beralkali. Okey, seterusnya adalah penunjuk. Penunjuk ialah sejenis pewarna atau campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Okey, perubahan warna yang diperhatikan dapat menentukan sama ada suatu bahan adalah neutral, berasid atau beralkali. Okey, ini adalah beberapa penunjuk. Sebelum ni kita dah bincang tentang kertas limus dan kertas limus biru dan merah. Okay, selain itu dia ada phenolphthalein. Kalau di keadaan berasid dia tidak berwarna. Dalam neutral tidak berwarna tetapi menunjukkan merah jambu dalam keadaan beralkali. Penunjuk semesta berasid dia menunjukkan warna merah, neutral warna hijau, alkali warna biru. Dan metil jingga dalam keadaan berasid warna merah, neutral warna kuning dan alkali warna kuning. Okey, ini adalah skala pH untuk menentukan kekuatan asid dan beralkali. Maksudnya asid pekat ataupun asid cair. Okey, 7 adalah neutral. Jadi skala antara 0 hingga 6 ini adalah berasid. Maksudnya semakin kecil nombor dia, 0 itu adalah sangat berasid ataupun asid pekat. Manakala alkali 8 hingga 14. Semakin ke kanan dia semakin beralkali. Dan akhir sekali, kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Banyak aktiviti harian kita melibatkan bahan yang berasid beralkali. Contoh kat sini, mencuci pakaian menggunakan deterjen adalah satu bahan beralkali. Okay, penggunaan baja dalam bidang pertanian. Dalam bateri kereta menggunakan asid. Minuman bergas pun adalah bahan berasid. Okay, cuka dan juga dalam bidang perubatan. Okay, itu saja untuk 6.1. Nanti kita sambung untuk 6.2.